bahu wangi, wangi-wangian untuk nak mengapan roh itu, nak bawa naik. Dan orang yang fasik, orang yang maksiat, orang zalim, orang-orang yang menderhakai kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat bawa kain kapan daripada api neraka yang berbau terlalu busuk untuk mengapan rohnya, untuk nak dibawa ke langit juga, tapi akan turun ke bawah balik. Allah Ta'ala kata humbankan ke bawah. Nanti akan saya terangkan nanti bagian roh nanti naik ke langit satu. Kadang-kadang oleh kerana kita semayang itu riak, tendang balik. Semayang itu ujub, tendang balik. Ibadat itu tak betul, tendang balik. Itu dah kita terangkan dalam bab pengambilan roh. Ini kita ambil tajuk dulu. Maka orang yang mati, roh dia dari kaki ke atas, kaki dia naik ke atas. Tu kadang-kadang kan orang kata sejuk dah kaki pangah ni, sejuk dah kaki ayah ni, dah sejuk dia naik. Tu mulanya dia mengalir. Dah sejuk kaki tu, alamat tu. Cuba rasa kaki mesin. Kalau sejuk tu bahaya tu. Sejuk. Dia macam titisan. Dia mentis. Sebenarnya roh ni tak dapat kita tahu di mana letaknya, tak tahu. Pasal kita potong sini kan sakit kan, sini pun sakit. Bila roh tak ada kan tak sakit. Roh tak ada, tengah tidur kadang-kadang terlalu kuat tidur itu pun, nyamuk macam mana pun tak sedar dia. Jadi habis. Maka bila berpisah, badan pun menjadi tanah, roh tak. Roh dia tidak hancur. Itu yang sesuatu yang amat pelik sebenarnya. Kita ni roh tu yang penting. Kita tu roh yang penting. Tuan bayang ya, orang mati itu sudah mati, tapi kita masih lagi terngiang-ngiang orang itu, terbayang-bayang dia itu ada. Itu sebabnya kita kalau sudah mati, habis. Ceritanya sudah habis. Tetapi kita tak perasan roh itu terseksa ke bergembira ke. Oh, dia boleh masuk dalam monyet, dalam beruk, dalam kambing, dalam babi. Itu percayaan orang-orang jahiliah. Dan dibawa percayaan ini oleh orang-orang Hindu. Reincarnation. Dia panggil tanasukul arwah. Dalam Islam tak ada. Roh kalau sudah mati, habis. Tak balik dah, tak turun dah. Kalau dia kena seksa balik ke rumah ni kan bagus. Tak kena seksa lah dia. Naon dia makan nasi, makan tom yam, makan sop ekor pakai dia. Tak mahu dia. Kalau orang itu orang yang senang di alam syurga, dia turun buat apa? Kan alam ni kan alam fana. Dia sudah balik ke alam baqa. Tuan-tuan ingat dalam sejarah, dalam hadis, tidak ada orang yang mati syahid, tidak ada orang yang mati masuk syurga nak balik, tak ada. Tak balik dah. Yang minta balik orang yang mati syahid saja. Itu pun Allah Ta'ala tak bagi. Pasal apa dia minta balik? Dia mau perang lagi 3-4 kali. Pasal dia tahu dah, orang mati syahid itu balasannya terlalu tinggi di sisi Allah. Dia mau perang lagi, mau tinggi lagi, perang lagi, mau tinggi lagi. Itu kelebihan orang-orang yang mati syahid. Terus kita baca sejarah yang dalam surah Yasin itu. Siapa nama dia? An-Najjar itu. Habib An-Najjar itu. Dipijak-pijak orang. Dia berdakwah, mengajak. Dia kata, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah Nabi itu. Ikutlah Nabi itu yang dia tidak minta balasan pun. Orang kampung marah, dipijak-pijak, tak keluar isi perut dia. Mati dia, masuk syurga dia. Dia berangan, dia tak aku mahu nak beritahu rasa-rasa orang dalam dunia ni, yang aku ni dipijak mati pun Allah balas aku dengan balasan yang sangat hebat. Dia tak pergi perang pun, hanya dia pergi berdakwah, mengajak orang masuk Islam,
Mengajar orang beriman, orang kampung marah dia, tangkap dia, pijak-pijak, keluar isi perut, mati dia. Masuk syurga dia. Kalau kita dapat balasan begitu kan hebat. Tapi orang tak berani nak mengajak orang berbuat baik. Pasal takut dipijak-pijak orang nanti mati. Kemudian yang keempat, adakah roh orang mati yang telah dicabut itu akan dikembalikan balik ke dalam jasad orang mati itu? Tadi malaikat dah tarik kan? Sudah tarik. Kita dalam kubur nanti, apabila orang sudah insiraf, orang sudah bersurai, Allah hantarkan balik roh kita ke jasad balik semula. Disebutnya apabila orang bersurai. Maka ada setengah-setengah orang berpendapat jangan balik-balik, tunggu situ. Setengah tempat kamu masih ada lagi sekarang ni. Dia masak situ, makan situ, duduk seminggu situ. Yang untung orang makan situ seguni jantung beras. Seguni besar tu. 10 orang, 20 orang tu kubur baca Quran. Ingat hatinya malaikat boleh ditipu-tipu. Orang pun balik. Ataupun orang tunggu malaikat pun sampai, tengok ramai lagi, dia kata. Tak datang malaikat. Datang lagi, ramai lagi. Tak mahu dia. Macam satu kisah orang cerita ini saya nak cerita. Satu orang dia kata dia mati, dia pesan kapankan dia dengan kain buruk-buruk supaya si malaikat datang tengok, dah lama dah mati dia kata. Tak mahu dia. Ini semua mengarut punya cerita. Dia nak menipu malaikat kononnya. Tak mahu dah. Jadi sebenarnya apabila orang balik, ini dalam pandangan zahir, Allah hantarkan balik roh pada orang yang mati itu. Dihantarkan balik, maka dia berada dan terhidup dan mati. Hidupnya untuk menjawab soalan saja. Itu tanya saya sikit ya. Apabila orang balik, kita dah terbaring di kubur tu. Sekarang ni kita bila mati kan tak perasan kita mati. Siapa tahu dia mati? Tak tahu. Kita tidur pun tak tahu tidur. Kita tengok TV, tidur. Sudah pukul 3, dah tidur dah. Kan begitu, tak perasan. Itu sebabnya orang kata tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kenapa tu? Boleh saya ulang lagi sekali. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Apabila dia masuk roh balik jasad kita, kita pun celik. Celik mata. Jangan main-main. Celik mata, tengok, kan kapan? Dah mati aku punya. Baru pasal. Meleleh mata tu. Meleleh mata. Dah mati aku. Habis lori aku tinggal. Terperasan lori dia tu. Terperasan tokar dia. Ketika itulah malaikat pun datang nak menyoal beberapa soalan. Nak menyoal beberapa soalan. Kebetulan soalan kubur pula dah bocor. Semua orang tahu soalan kubur. Tapi soalan kubur dah tahu pun tak dapat jawab. Itu masalah.